Atasi masalah pengangguran, itu tajuk Darah Muda pada malam ini kerana kita cuba untuk mengupas bukan sahaja suatu program yang akan dilancarkan oleh pihak kementerian pada 28 September nanti, tapi kita juga cuba untuk mengupas malam ini perspektif baharu tentang kadar pengangguran dan bagaimana untuk kita mengatasi masalah itu pasca COVID-19 ini. Lepas daripada kita berhadapan dengan COVID-19. Dan untuk menjawab persoalan-persoalan ini tentang bagaimana kita harus mendekati isu tersebut, bagaimana untuk kita menuntaskan dan menyelesaikan masalah ini, walaupun sudah kita bicarakan banyak kali, tapi saya kira malam ini tetamu kami ada jawapan yang baik, yang boleh dikongsikan, yang wajar untuk kita sama-sama fikirkan dan ambil peranan, ambil penyertaan. Itu dia punya mesej paling utama malam ini. Jadi bersama dengan kami di Studio Darah Muda, Profesor Dr. Muhammad Khairul Iqbal, Muhammad Amin, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, KPT. Selamat datang ke Darah Muda, Profesor. Terima kasih, Saudara Irfan. Dan Prof, mungkin di awal ini mungkin boleh kenalkan sedikit selepas daripada suatu apa istilahnya penganugerahan bajet penjana kepada KPT untuk melaksanakan sebuah program yang dinamakan sebagai penjana Kementerian Pendidikan Tinggi Career Advancement Program, KPT CAP. Dan apakah itu KPT CAP dan bagaimana ia boleh memberikan manfaat kepada mahasiswa kita? Okay, terima kasih Saudara Irfan. Soalan yang sangat baiklah. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada bernama kerana mengundang saya ke dalam majlis ini. Mungkin kita sedia maklumlah sejak kedatangan wabak COVID-19 ini yang melanda dunia, bukan sahaja negara kita, kita dapati memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi negara, dan kita juga dapat melihat bagaimana industri sangat terkesan. Dan yang tentu sekali kita di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi ini kita akan mendapati bahawa graduan-graduan yang bakal kita keluarkan nanti juga tentu akan terkesan dalam konteks untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau tahun lepas kita melihat kadar graduate employability telah saya sebutkan sebelum ini mencecah lebih 87%. Dan ia adalah satu pencapaian sangat tinggi sekali. Untuk tahun ini kita membuat beberapa projection dan kita bayangkan kalau berterusan begini, tidak ada sebarang tindakan di peringkat kementerian, kita menjangkakan akan berlaku penurunan kebolehpasaran graduan, dan ini sangat membimbangkan kita. Begitu juga kadar pengangguran di kalangan mahasiswa tentu sekali akan meningkat. So di peringkat kita di kementerian kita telah mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri satu program yang kita namakan Reskilling Upskilling. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mempengerusikan Economic Action Council telah bersetuju, dan kita telah diberikan sejumlah peruntukan iaitu 100 juta ringgit untuk kita melaksanakan program apa yang kita panggilkan sebagai penjana KPT CAP. CAP ini meruntuk kepada Career Advancement Program, bertujuan untuk melatih reskilling, upskilling kepada graduan-graduan kita, terutamanya yang akan keluar pada bulan Oktober ini, juga kepada mereka yang telah bergraduat pada tahun 2019 yang andainya mereka masih menganggur lagi. Kita akan masuk lebih detail tentang apakah komponen-komponen yang ada tentang bagaimana pelaksanaan program KPT CAP ini. Tapi saya nak menuntaskan satu perkara, dan saya perlukan jawapan yang paling jelas daripada Prof, iaitu adakah selepas daripada mendapat 100 juta bajet ini, adakah ini sekali lagi suatu kitaran yang sama berlaku sebelum ini? Hanyalah proses menghabiskan wang, bukan menyelesaikan masalah yang fundamental untuk mahasiswa, Prof. Terima kasih di atas kritikan anak muda. Saya sangat menghormati pandangan tersebut. Kami di peringkat kementerian memang sangat berhati-hati. In fact, apabila ditawarkan 100 juta, kita merasa bukanlah terbeban, tapi kita rasa satu tanggungjawab sangat besar yang perlu kita galas. Saya ingin nyatakan bahawa kita sangat berhati-hati apabila kita menawarkan program pelatihan yang kita berikan nanti kepada bakal-bakal graduan. Antara contohnya yang akan saya berikan, kita akan pastikan graduan yang berjaya menjalani latihan ini akan menerima sijil kompetensi, bukan sekadar sijil menghadiri latihan, penyertaan, tidak, kompetensi. Kita akan ensure that
he or she is competent enough apabila dia complete program tersebut. So kita sangat berhati-hati tentang perkara ini. Dan saya dimaklumkan juga, Prof juga maklumkan sebelum ini bahawa asalnya ada banyak sangat cadangan daripada pihak universiti bagaimana untuk melaksanakan KPTCAP ini. Daripada 700 cadangan, akhirnya ada 22 program sahaja yang terakhir. Bukan, betul. Kita buka ketika kita membuka tawaran untuk menerima tawaran program-program latihan ini daripada universiti, kita menerima lebih 700 program latihan. Tetapi apa yang kita dapati, kebanyakan program-program latihan yang ditawarkan kepada kita adalah program yang bersifat sekadar program penyertaan, bukan bersifat program kompetensi dan juga tidak memenuhi kehendak industri. So kita tapis sehingga pada tangan kita pada kali ini kita ada lebih 200 lebih program. Tetapi yang akan kita lancarkan pada fasa pertama nanti adalah lebih kurang 22 program yang akan kita mulakan tawaran nanti. So ini antara satu usaha quality control untuk memastikan program yang dilaksanakan ini bukan agenda menghabiskan duit. Betul. Dia nak menyelesaikan masalah. Kita perlukan penyertaan. Betul. Dan itu juga Prof sebut bahawa kebimbangan dan cabaran sekiranya dilaksanakan program ini ialah soal penyertaan itu. Ya. Untuk 100 juta ringgit ini kita mensasarkan kepada lebih 18,000 orang graduan untuk terlibat dalam program-program latihan reskilling upskilling yang akan kita tawarkan. Kebimbangan kita paling besar sekali ialah tidak ada takers, tidak ada penyertaan. Ini sangat bimbang sebab kalau tidak ada takers, bagaimana kita hendak memastikan bahawa graduan-graduan kita ini dapat memenuhi setiap kompetensi yang diperlukan oleh industri di luar sana. So ini sangat kebimbangan saya dan saya sangat mengharap agar semua graduan, bakal graduan nanti akan bersama-sama dengan kita memenuhi program-program latihan ini. Itu saya sebut di awal dan Prof juga telah menekankan semua kena ambil peranan menyertai program ini, jangan dibiarkan peluang ini berlalu begitu saja. Ya, betul. Ada 3 elemen faham saya dalam punya KPTCAP ini, ada train, ada entrepreneurship dan juga gig economy. Mungkin Prof boleh kongsikan secara lebih detail tentang, sebab nampak gaya kita punya KPTCAP ini bukan fokus satu perkara sahaja. Dia ada banyak spektrum yang cuba untuk kita reskilling dan upskilling itu, Prof. Ya. Kita membahagikan kepada 3 perkara utama dalam konteks kita nak menawarkan program-program latihan. Yang pertamanya kita panggilkan sebagai place and train. Yang mana di sini graduan-graduan yang akan mengikuti program latihan yang ditawarkan oleh industri akan menerima latihan di universiti dan kemudiannya ditempatkan di industri dan seterusnya industri tersebut akan absorb mereka sebagai pekerja mereka lah, akan menawarkan pekerjaan kepada mereka. Ini lebih daripada 50% program ataupun jumlah wang yang diterima 100 juta itu, lebih daripada 50% ditawarkan untuk program ini sahaja. So untuk place and train. Kita akan cuba memastikan supaya graduan yang tamat program latihan ini akan mendapat pekerjaan. Seboleh-boleh mungkin kita akan cuba menjanjikan pekerjaan. Bahkan telah ada industri yang berjanji untuk menawarkan pekerjaan. Ribuan pekerjaan yang akan diketahui pada 28 bulan nanti. Kalau tahu lebih lanjut 28 kena tengok pelancaran tu ya, Prof. Betul. Teruskan, Prof. Satu lagi ialah apa kita bagikan sebagai program entrepreneurship. Di mana di sini pelajar-pelajar akan dilatih untuk menjadi seorang entrepreneur dan tempoh lebih kurang 6 hingga 8 minggu. Di mana pada akhir program tersebut kita dengan di pihak kementerian dengan pihak penawar program akan cuba mendapatkan biayaan kepada graduan ini supaya mereka mendapat some seed funding untuk mereka memulakan kerja-kerja keusahawanan mereka. Itu di bawah program keusahawanan. Yang ketiga ialah gig economy. Gig economy seperti mana kita maklum ialah is a freelancing punya activities. Yang mana kita akan memberi latihan kepada mereka supaya mereka memahami apa itu gig economy. Kita akan memberikan mereka sedikit latihan tentang peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang untuk mendapatkan tawaran-tawaran daripada industri. Kita akan memberikan mereka latihan tentang asas-asas perakaunan. So kurang-kurangnya bagaimana mereka dapat menggunakan bookkeeping dan so on, supaya at the end of the program tu nanti mereka bersedia
untuk menjadi seorang gigas yang boleh melaksanakan aktiviti gig ekonomi yang lebih kompeten untuk diri mereka sendiri. Ini antara usaha-usaha untuk memastikan kita boleh mengatasi masalah pengangguran. Dan saya kira antara isu berkaitan dengan pengangguran adalah pendefinisian employability dan pendefinisian pengangguran itu sendiri. Jabatan Perangkaan Malaysia sudah pun mengambil tindakan untuk kita mendefinisikan semula tentang apakah itu pengangguran, termasuk bukan sahaja mereka yang ada majikan, tetapi mereka yang ada bisnes, yang ada income itu boleh dianggap sebagai mereka yang dah ada pekerjaan, mereka dah ada income. Jadi saya nak perlukan satu penjelasan daripada Prof untuk manfaat mahasiswa kita. Adakah selepas mereka belajar itu, adakah hanya semata-mata harus mengejar majikan ataupun mengejar hidup, cari income masing-masing, bukannya sekadar jadi job seeker, sepatutnya jadi job creator. Jadi pendefinisian employability di peringkat KPT itu. Tapi untuk menjawab persoalan ini, kita akan kembali selepas ini untuk bicarakan lebih lanjut tentang apakah usaha dan kefahaman kita untuk mengatasi masalah pengangguran, semuanya di Darah Muda. Kembali ke Darah Muda, bicarakan tentang mengatasi masalah pengangguran. Sekali lagi Prof, berkenaan dengan employability, kebolehpasaran. Saya kira kita punya idea utama dengan kebolehpasaran ni ada majikan. Apa definisi sebenarnya Prof? Okey, kebolehpasaran ni berbeza dengan maksud pengangguran ataupun kebolehpasaran. Kebolehpasaran ni dalam konteks kita di Kementerian Pendidikan Tinggi, kita mengukur kebolehpasaran ini ialah apabila pelajar itu tamat pengajian sehingga 6 bulan dia tamat pengajian. So kita mengukur kebolehpasaran dia. So kebolehpasaran ni merujuk kepada beberapa komponen, iaitu bekerjalah. Pertama bekerja, yang kedua dia menyambung pengajian, yang ketiga dia menerima latihan. Kalau boleh saya yang kedua tu Prof, saya kalau tak salah saya dalam kita punya laporan GE tu, menyambung pengajian tu agak tinggi. Dia punya angkanya itu. Adakah projection ke hadapan itu akan meningkat sebab tak ada pekerjaan di luar, so yang sama pengajian? Okey, itu argument yang sangat baik. Tapi kita kena lihat bila sebut menyambung pengajian ini, kita bukan saja merujuk kepada mereka yang mempunyai ijazah sarjana muda, tapi juga pada peringkat sijil dan juga diploma. So apabila pelajar itu contohnya daripada sijil sambung belajar ke diploma, daripada diploma sambung belajar ke degree, so ini jumlah yang sangat tinggi lah. Daripada degree sambung belajar kepada masters dan juga PhD lah. Jadi memang betul ia menyumbang kepada jumlah nilai peratusan kebolehpasaran yang tinggi. Tetapi ia juga merujuk kepada betapa lakunya sijil ataupun ijazah yang dikeluarkan oleh IPT kita dan membolehkan pelajar tersebut untuk melanjutkan pelajaran. Sebab itu kita bagi dia kebolehpasaran. Okey. Satu lagi lah menunggu pendapatan. Tadi saya sebut bekerja, menyambung pengajian, meningkatkan kemahiran, menunggu pekerjaan, menunggu pendapatan. Yang kelima tu tak bekerja lah. Jadi 4 komponen ini akan merujuk kepada kebolehpasaran. Dia berbeza dengan data yang dikeluarkan oleh DOSEM dalam konteks pengangguran. Sebab DOSEM dia merujuk kepada, dia mengambil sampling untuk semua mahasiswa yang bukan saja baru bergraduat pada tahun tersebut, tetapi juga yang 10 tahun, 20 tahun dahulu asalkan dia ikut segmen umur. Ya, segmen umur, betul. Jadi data dia sedikit berbeza. So data kita terus sekali berbeza. Jadi itu perbezaan lah antara kebolehpasaran. Tersebut bila lepas pada COVID ini, yang berubah bukan sahaja Institut Pengajian Tinggi itu berubah secara total, pengajiannya, pengambilan pelajarnya, angkanya, sebagainya. Tapi satu lagi kalau boleh saya tanyakan tentang kualiti degree kita. Adakah akan terjejas memandangkan kelas akan banyak buat secara online? Banding dulu kita boleh katakan saya yakin sebab dia ada face to face interaction dengan lecturer, so kita boleh kata they are getting a proper training. Tapi bila online tu, adakah akan menjejaskan quality of degree yang ditawarkan dan akan menjejaskan persepsi industri kepada mahasiswa kita, Prof? Okey, terima kasih Irfan. Soalan ni sangat baik, sangat mencabar sebenarnya. Sebelum COVID ini, online teaching and learning dah berlaku, tetapi ia tidak dilakukan secara serius lah. Bila kita sebut online teaching and learning tu, ia seumpama kita pensyarah-pensyarah meletakkan beberapa
teaching materials di repository, students boleh download. Ada video sikit, ada quiz sikit dekat repository, so student boleh download dan buat soalan. Itu our basic understanding lah masa tu tentang teaching and learning. Tetapi sekarang, COVID datang ni is a blessing in disguise. In a way, kita harus dan terpaksa memaksa diri kita untuk explore pelbagai kaedah-kaedah teaching and learning yang ada pada masa inilah. Dan alhamdulillah ramai pensyarah-pensyarah kita benar-benar mengambil inisiatif dan berusaha sebaik mungkin untuk mahir dalam kaedah teaching and learning secara digital ini. Okey. Now, soalannya ialah apakah ia akan menjejaskan kualiti degree dan pengajian yang ditawarkan. Kita kena jelas dalam mana-mana program pengajian, ada sebahagian kurikulum ataupun modul itu boleh dilaksanakan secara online. Boleh dibuat begitu, secara jarak jauh, secara online. Itu boleh dilakukan. Ada sebahagiannya memerlukan hands-on. Yang ini tidak boleh kita korbankan. Ini mesti dilakukan secara face-to-face. Jadi dalam konteks kita yang baru lebih kurang 6 bulan bersama COVID-19 ini, kita telah menyatakan kepada pihak universiti supaya mana-mana komponen-komponen yang boleh dibuat secara face-to-face, itu mesti dibuat secara face-to-face. Mesti dibuat. Mana-mana yang boleh dilakukan secara online, teruskan secara online itu. Jadi dia tidak akan menjejaskan. Jadi dia tak ada kompromi tentang kualiti itu. Terus akan dijaga dan akan terus meningkatkan lah. Ya, betul sekali. Macam mahasiswa kita, ini saya suka untuk tanya soalan ini sebab saya berpihak pada mahasiswa. Bila Prof sebut antara cabaran ialah mereka tidak mengambil peluang. Bila ada seperti program yang kita tawarkan pada malam ini dibuka, tapi ada penyertaan yang sedikit kurang. Adakah Prof setuju saya katakan bahawa bukan mereka tak nak sertai, tetapi kerana mereka rasa macam sama je dengan program sebelum ni, apa bezanya? Begitu. Apa respon Prof? Okey, terima kasih soalan itu. Sekali lagi saya fikir soalan yang sangat valid. Di peringkat kami sangat bimbang jika program-program yang kita tawarkan ini tidak mendapat penyertaan, tidak mendapat sambutan yang baik daripada mahasiswa. Tetapi on the other side, mahasiswa mungkin akan kata macam pernah dengar je program ni, dah biasa dengar kan. Tak menjanjikan pekerjaan pun dan tak dapat apa-apa pun. Saya ingin sebutkan, tegaskan di sini, program penjana KPT CAP ini adalah program yang sangat unik. Kita sedaya upaya akan menawarkan pekerjaan. Telah ada beberapa syarikat multinasional antarabangsa yang berjanji untuk menawarkan pekerjaan yang saya tidak boleh sebut pada malam ini. Tetapi pada 28 hari bulan nanti, di depan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, syarikat-syarikat ini akan muncul ke atas pentas dan menjanjikan beberapa, in fact ribuan pekerjaan yang akan mereka tawarkan. Dan saya fikir mahasiswa yang ada, gadang-gadang yang ada, perlulah mengambil peluang ini untuk bersama-sama menjayakan agenda kita. Jadi ini bukan bukan program yang biasa-biasa. Kita ada objektif yang jelas, kita cuba untuk bantu setakat yang kita mampu dan dengan cara yang paling baik, Prof, ya. 3 bulan lagi Prof dia panggil saya. Okey. untuk bagi tahu kejayaan je, Prof, ya. Untuk siri yang pertama ini. InsyaAllah. Sebut tentang masalah pengangguran, Prof. Antara yang sangat hangat dibicarakan ialah sama ada universiti masih lagi menjadi sebuah institusi yang relevan untuk mengatasi masalah pengangguran. Kerana politeknik sudah ambil peranan itu secara drastik, menawarkan sedia kemahiran, dan ada banyak juga syarikat seperti Google pada awal bulan ini menawarkan ada macam sijil Google, so you boleh guna sijil tu, ambil kos dengan Google dan dia boleh cari kerja di luar. Peranan institusi, Prof, tercabar ataupun sebenarnya ada perspektif lain yang harus kita faham tentang peranan dan juga tanggungjawab universiti? Sebenarnya universiti telah banyak berubah. Ada beberapa inisiatif program yang dilaksanakan berdasarkan kepada blueprint higher education yang telah kita bangunkan pada 2015 yang akan tamat pada 2025. Antara program-program yang sebenarnya kongsi bersama ialah perubahan-perubahan pada program-program yang kurang atau sangat rendah kadar kebolehpasarannya. Apa yang kita lakukan ialah kita menukar program tersebut menjadi program yang kita panggil sebagai 2U to I. 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri. Itu adalah tujuan supaya pelajar-pelajar ini mendapat peluang untuk berperanan ataupun merasa pengalaman untuk di industri
dan mendapat pengalaman itu dapat digunakan apabila mereka bergraduat nanti. Dan industri sangat happy sekali dengan program seperti ini dan mereka berjaya menarik beberapa ramai mahasiswa untuk akhirnya bekerja dengan mereka sebab mereka telah ada pengalaman bekerja di industri. Itu satu. Kemudian kita juga menawarkan program-program yang kita panggil micro credential, di mana pelajar-pelajar mahasiswa boleh mengambil program yang bersifat latihan-latihan yang yang bersifat tempoh pendek dan dijadikan sebagai digital badge yang boleh digunakan untuk program-program latihan yang lain dan seterusnya digunakan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ini program baru ke, Prof? Ini micro credential. Ini ada short program yang ditawarkan oleh universiti yang mana pelajar-pelajar boleh mengambil dan juga di industri. Kalau industri tawarkan, umpamanya kalau pelajar itu membuat internship ada setengah industri menawarkan kursus-kursus yang diberikan kredit dan kita panggil sebagai micro credential lah, yang boleh dikumpulkan untuk mereka bersama-sama menggunakannya apabila mereka bergraduat nanti. Banyak lagi program-program pembaharuan yang dilakukan di peringkat universiti dan di peringkat program-program kurikulum itu yang diubah, diolah supaya memenuhi keperluan industri. Tapi dalam masa yang sama saya kena jelaskan sekali lagi bahawa dalam higher education blueprint ini kita tidak mahu lagi melahirkan job seekers. Kita mahu melahirkan job creators. Itu yang kita kena tekankan. Jadi bila disebut ramai pelajar menganggur dan sebagainya itu sebagai daripada proses yang sedang kita lakukan. Dan in fact reskilling upskilling ini adalah ternyata membantu mahasiswa kita supaya mereka menjadi seorang yang boleh berdikari dan mencipta pekerjaan. Tapi sekarang ni, Prof, dia biasa sebut tak upskilling, reskilling dia terlalu digital oriented. Adakah itu satu pendekatan yang salah ataupun sebab kita ada tanggungjawab keilmuan juga di universiti kan, Prof? Bukan semata-mata mencari kerja. Betul sekali. itu betul sekali. Sebab itu saya nyatakan bahawa tentu sekali ada kelompok mahasiswa yang mahu tidak mahu kita amat perlukan mereka untuk bersama-sama dengan industri, engineers umpamanya, bakal-bakal engineers yang baru bergraduat tentu sekali memerlukan pekerjaan. Doctors, dentist, pharmacist, accountant, mereka memerlukan pekerjaan. Itu tentu sekali. Tapi ada lagi program-program pengajian yang apabila mereka bergraduat, mereka boleh saja terus menjadi seorang usahawan, menjadi seorang gig economy. Ini juga harus kita tekankan. Sangat hipster saya sebut gigas tu. Datang menurut Prof macam, hebat, ada kelas. Prof, mungkin di akhir ini, Prof, untuk kita menegaskan kembali tentang peluang yang kita ada, KPT akan tawarkan, KPT kepada mahasiswa kita. Di penutup ini, kata-kata akhir, Prof, menjelang 28 September ini kepada penonton kita. Pertama sekali saya ingin kerjasama daripada semua mahasiswa untuk bersama-sama kita menjadikan agenda yang paling penting ini, iaitu agenda perjalanan KPT CAP. Pelancaran akan dibuat pada 28 hari bulan jam 2 petang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Akan ada live telecast di Facebook. Di situ akan ada beberapa saya nak katakan beberapa kejutan yang saya fikir mahasiswa tentu akan tertunggu-tunggu nanti, insyaAllah. Masih banyak, Prof, bersama kami melayani karena saya. Itulah dia perbincangan malam ini untuk kita cuba mengupas bagi mengatasi masalah pengangguran. Yang pertamanya saya mengajak kepada tuan-tuan untuk sama-sama dengan KPT melihat pelancaran pada 28 September nanti di Facebook. Boleh ikuti secara Facebook Live Jabatan Pendidikan Tinggi. Dan yang kemudiannya saya juga ingin menekankan kepada saudara bahawa masalah pengangguran itu satu yang real, satu yang berlaku secara realiti dalam kalangan belia dan masyarakat kita. Tinggal lagi tindakan yang perlu kita ambil. Yang pertama sekali ialah kena berpartisipasi dan mengambil penyertaan yang sewajarnya. Dan kita akan mula daripada situ dan kita cuba develop dan kita kembangkan daripada situ. Dan di akhir sekali, rukun negara sudah kita sambut. Hari Malaysia sudah berlalu, tapi semangat patriotisme itu jangan kita padamkan. Dan kehadapan ini terus kita, jaga kesihatan anda dan pastikan penjarakan sosial dan kekal sihat. Jumpa lagi semuanya di Darah Muda.